Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuruddin bin Abdul Razak. Nombor matrik saya C21B2314. Hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai kajian yang telah saya lakukan, iaitu di bawah subjek reka bentuk seni tradisional, iaitu CFT 1032. Tajuk kajian yang telah saya jalankan ialah Muzium Diraja Istana Lama Seri Menanti Kuala Pilah Negeri Sembilan. Nama pensyarah saya ialah Dr. Syafuddin bin Muhammad. Pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, bangunan bersejarah membawa maksud suatu struktur yang mempunyai nilai sejagat yang menonjol dari segi sejarah, seni dan sains. Yang kedua, bangunan bersejarah juga didefinisikan sebagai suatu bangunan atau kumpulan bangunan yang berasingan atau bersambungan yang disebabkan oleh seni benanya, kemegahannya atau tempatnya dalam lanskap. Yang ketiga, sesebuah bangunan itu boleh digelar bangunan bersejarah sekiranya ia mempunyai nilai seperti seni bina, estetik, sejarah, dokumentari, arkeologi, ekonomik, sosial, politik, rohani dan simbolik. Seterusnya, istana pula ialah kediaman raja atau ketua negara. Muzium ialah bangunan ataupun tempat menyimpan, memelihara, mengkaji atau mempamerkan objek, artifak, penemuan yang mempunyai nilai sejarah, seni, saintifik dan lain-lain lagi. Konsep pembinaan bangunan istana ini diambil berdasarkan pengaruh Minangkabau, iaitu dari Barat Sumatera, iaitu lebih dikenali sebagai Kerajaan Pagar Ruyung. Kedatangan etnik Minangkabau ke Negeri Sembilan secara tidak langsung telah menambahkan bilangan populasi penduduk asal. Kependudukan etnik Minangkabau telah memperkenalkan dua adat baharu yang utama, iaitu adat Perpatih dan adat Temenggung. Seterusnya, adat ini telah berkembang dengan meluas ke seluruh Negeri Sembilan dan membentuk pelbagai suku, terutamanya di daerah utama iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johor, Jelebu dan Inas. Antara suku yang diamalkan sehingga ke hari ini ialah Biduanda, Batu Hampar, Payakumbuh, Mungkal, Tiga Nenek, Seri Melenggang, Seri Lemak, Batu Belang, Tanah Datar, Anak Aceh, Anak Melaka, Tiga Batu. Selain itu, istana ini juga pernah digunakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk dijadikan sebagai sekolah menengah agama tinggi pada tahun 1959 sehingga tahun 1964. Kemudian, istana ini dibiarkan kosong tanpa penghuni sehingga pada tahun 1992. Atas kesedaran DYMM, Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, istana ini dengan rasminya telah diwartakan sebagai Istana Diraja. Kini setiap atas kesedaran DYMM, Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, istana ini dengan rasminya telah diwartakan sebagai Muzium Diraja. Kini setiap ruang di dalam istana telah diisi dengan pameran koleksi-koleksi kerabat diraja tanpa mengubah bentuk asal istana. Untuk reka bentuk dan simbolik pula, reka bentuk dan seni bina atap istana ini dikatakan unik kerana berbentuk melengkung seperti tanduk kerbau. Tukang kayu iaitu Kahar dan Taib memainkan peranan sebagai individu penting kepada penghasilan pelan juga pembinaan istana ini. Hal ini sedemikian kerana beliau mewarisi ilmu kemahiran pertukangan daripada bapanya, iaitu Siak Bahi yang berasal dari Aceh. Istana Lama Seri Menanti ini dibina setinggi 4 tingkat. Selain atapnya yang berbentuk unik, unsur seni binanya sememangnya tidak dinafikan berasal daripada pengaruh Sumatera Barat kerana di sana pesat dengan pembinaan atap sebegini. Di samping itu, hasil kerja tangan tukang kahar dapat juga dilihat beberapa masjid sekitar Seri Menanti dan di Kuala Pilah. Konsep pembinaan dan atap berbentuk tanduk kerbau ini diambil berdasarkan peristiwa berlakunya peperangan di antara Majapahit dan juga Kerajaan Pagar Ruyung. Keadaan hidup berdagang, bertani, bersawah, mengutip hasil hutan dan bertambang emas menyebabkan mereka menjadikan kerbau sebagai alat transportasi. Prinsip reka bentuk istana ini adalah simetri, iaitu mementingkan keseimbangan di peringkat pelan, tapak, ukiran, butiran lukisan, struktur dan perancangan tapak. Seterusnya, penyusunan ruang di dalam istana ini juga seimbang kerana ruang di sebelah kanan juga terdapat di ruang sebelah kiri.
Pembinaan istana ini bersandarkan falsafah adat Minangkabau, iaitu adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Penggunaan kerbau adalah kerap digunakan di wilayah Sumatera Barat kerana agama yang dianuti dan kepercayaan oleh masyarakat tersebut mengajar supaya menyayangi binatang seperti kerbau, gajah dan lembu. Reka bentuk istana ini mempunyai nilai estetika yang tinggi dan seimbang kerana ia dibangunkan sejajar arah mata angin sehingga mampu melindungi rumah daripada terpaan angin kencang serta matahari terik. Ini istana kebiasaannya dijadikan sebagai tempat istiadat, pertabalan dan aktiviti berkaitan istana. Terdapat juga 7 mata anak tangga yang setiap satu anak tangga itu diwakili oleh pembesar-pembesar seperti Datuk Seri Amadiraja, Datuk Dagang dan lain-lain lagi. Penghulu luar 4 iaitu Muar, Teraci, Jempol dan Gunung Pasir berada di tangga bawah sekali. Seterusnya di Balai Raja Muda ini menempatkan Raja Muda dan isterinya duduk melihat ayahanda dan bonda menjalankan upacara istana. Bilik beradu pula ialah bilik beradu tuanku bersama tuanku Ampuan. Terdapat sebuah katil, almari pakaian, almari perhiasan iaitu alat solek. Juga terdapat sebuah meja kecil dan 2 buah kerusi. Kesemua pakaian dan perhiasan diri disimpan di dalam bilik ini. Di bahagian dinding terdapat gambar-gambar berkaitan. Beralih kepada isi yang terakhir iaitu bahan dan proses pembinaan istana. Istana ini dikatakan unik kerana ia diperbuat tanpa menggunakan paku, sebaliknya dibina menggunakan pasak atau tanggam iaitu jenis kayu keras untuk mengetatkan tiang dan papan binaan istana ini. Selain itu, di bahagian belakang istana ini terdapat 99 tiang seri sepanjang 67 kaki. Kebanyakannya tiang-tiang ini diambil di Bukit Pergai di daerah Jelebu, Negeri Sembilan. Ukiran di tiang secara polanya diukur bersandarkan unsur alam semula jadi seperti bunga, daun, akar dan buah, iaitu lebih dikenali sebagai awan larat. Sebanyak 48 tiang dan teknik dan gaya ukiran iaitu melambai-lambai diukir dengan ukiran tebuk timbul sederhana. Seterusnya, ukiran yang diterapkan di Istana Lama Seri Menanti ini membawa maksud tersendiri iaitu seia sekata yang membawa erti nilai permuafakatan. Penutup. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan lagi bahawa istana dan muzium merupakan sebuah bangunan bersejarah yang mempunyai nilai estetika tersendiri serta menyimpan pelbagai khazanah negeri dan negara. Seterusnya, diharapkan pihak istana dan juga muzium memainkan peranan dalam mengekalkan reka bentuknya agar generasi masa kini akan dapat merasai sendiri peninggalan sejarah ini. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia yang berwawasan dan berdaulat, kita hendaklah menghayati dan menelusuri segala peninggalan nenek moyang agar semangat patriotisme dan semangat kebangsaan dapat ditingkatkan selaras dengan peredaran zaman. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Adat bersendikan syarak, this is Bella, one more time. Syarak bersendi kitabullah, this is Bella, one more time. Antara dua gunung dia merah-era, this is Bella, one more time. Berkatlah yang di pertuan besar, this is Bella, one more time. This is Bella, one more time. Apa kono ya, kau mau
perkongsian saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.